Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Aqidatul Aqaid. Pada malam ini kita sambung muka surat 16. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Maka menanya oleh Allah Ta'ala akan mereka yang dikehendakinya. Apabila mereka ini telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menanyakan segala amalan yang telah dilakukan sebelum ini. Oleh sebab itu pada hari kiamat ini dinamakan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab disebut juga Yaumul Qiyamah. Kenapa disebut Yaumu? Yaumu ni bahasa Arab, terjemah Melayu ialah hari. Kalau disebut hari, dia akan tertakluk kepada waktu. Hari. Hari ialah hari Ahad. Jadi hari Ahad ni ada masa dia. Daripada sekian hingga sekian hari Ahad. Besok dah jadi hari lain. Oleh sebab itu apabila Allah menyebut Yaumul Hisab, Yaumul Hisab mengingatkan kepada kita bahawa hari itu adalah waktu yang begitu terhad. Begitu terhad. Dalam keadaan mereka begitu bersesak-sesak. Kerana ada Yaumul Hisab, Yaumul Ba'si, ada disebut Yaumul Ba'si. Jadi apabila kita membicarakan tentang hari, dia ada dinamakan zaraf zaman dan zaraf makan. Ini dinamakan zaraf zaman yang menunjukkan kepada masa. Masa menunjukkan berlakunya. Oleh sebab itulah bagi mereka yang beriman kepada Allah pada hari Yaumul Hisab sentiasa berjaga-jaga. Kerana hari itu pasti berlaku. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa ahadun yuhasabu illa halaka." Tidak ada seorang pun yang terlepas apabila dihisab melainkan dia binasa. Faqultu ya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, Allahu yaqulu hisaban yasira." Sedangkan Allah telah berfirman dalam suratul Insyiqaq ayat 8, hisaban yasira, iaitu dihisab, ditanya, iaitu hisaban yasira, hisab yang cukup mudah. Qala, Nabi SAW tafsirkan ayat tersebut, zakal ardu walakin man nuqishal hisab
halaka. Itu ialah yang dipaparkan amalan sahaja. Amalan itu dipaparkan gitu. Dibentangkan. Dibentang terus habis. Ini nama hisab yang paling mudah. Walakin sebaliknya manuqisha al-hisab halaka. Sebaliknya barang siapa yang dimunaqasyahkan, barang siapa yang ditanya satu persatu, halaka, ia akan binasa. Oleh sebab itulah kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah permudahkan hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kerana ketika mana dihisab, tidak ada orang yang boleh menterjemahkan juru cakap bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu azza wa jalla wa laysa bainahu tarjuman." Ma minkum min ahadin, tidak akan terlepas di antara kamu semua ini, tidak ada di kalangan kamu seorang pun. Kalau ikut terjemahan harfiah, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang di kalangan kamu pun, illa sayukallimuhu Allahu Ta'ala, melainkan Allah bertanya kepadanya. Melainkan Allah berkata. Sebab Allah bersifat dengan sifat kalam. Walaysa bainahu, dan tidak ada di antaranya wa bainahu wa bainallah, dengan Allah, orang yang boleh menterjemahkan sebagai juru bahasa, jawab sendiri-sendiri. Yanzuru an ayman minhu fala yara illa syai'an qaddamahu. Orang ni besok di akhirat pandang sebelah kanan, nampak apa yang telah dilakukan. Fa yanzuru, maka dia memandang kepada sebelah kiri, fala yara illa syai'an qaddamahu, melainkan dia terpandang amalan yang telah dilakukan. Fa yanzuru amamahu, dia pandang ke depan pula, fatastaqbiluhun nar, tengok-tengok api neraka. Faman istata'a minkum an yattaqin nar, barang siapa di kalangan kamu yang mampu menjauhkan daripada api neraka, walau bisyiqqi tamratin falyaf'al, walaupun bersedekah dengan separuh buah tamar, persilakan dengan segera. Persilakan dengan segera. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, menunjukkan beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi, bahawa sesungguhnya amalan ini akan ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Tapi kalau Allah nak selamatkan dia, hanya dibentangkan begitu saja, terus selamat. Tetapi kalau ditanya, belum tentu. Belum tentu. Melainkan mereka itu akan mendapat keseksaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanya nabi-nabi daripada menyampaikan risalahnya. Kemudian ditanya tentang nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kamu telah ikutkan para nabi? Adakah kamu telah dengar apa yang disabdakan oleh nabi? Tidak ada seorang pun yang boleh terselamat. Tidak ada seorang pun yang boleh terselamat melainkan dengan syafaat Nabi SAW dan juga rahmat Allah. Kalau mereka berujar bahawa tak sampai seruan, maka Nabi ini menjadikan dalil. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Dalam ayat yang lain, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Ini golongan Yahudi mempertikaikan tentang kerusulan Nabi SAW. Mereka mempertikaikan siapa Nabi. Siapa Muhammad tu siapa? Aku tak kenal itu Muhammad. Contohnya budak-budak ni. Siapa Muhammad? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
Dia mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi. Kejap semayang menghadap Baitul Maqdis, kejap semayang menghadap Baitullahil Haram. Nabi ke? Kalau Nabi, dia konsisten. Konsisten. Kemudian orang Yahudi ni cuba mentashkikkan dan meragukan orang Islam. Ini ke Nabi? Dia kata tak ada, jangan asabiyah, laisal asabiyatu. Tidak ada asabiyah. Laisa minnal asabiyah. Kami tidak ada sifat asabiyah. Tapi Muhammad ni semayang menghadap Kaabah. Itu Mekah. Menghadap Mekah. Bila menghadap Mekah ni, dia perasaan dia ialah cintakan Mekah, bukan sayang pada orang Madinah. Asabiyah. Ini serangan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa yakuna ar-rasulu, bahawa ada rasul itu syahidun, yang syahid yang merupakan saksi bagi kamu. Jadi orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menghadapi ujian, diragukan sedemikian rupa, disebut sebagai orang yang tidak mengenal budi. Bahawa orang Madinah dah bagi satu kedudukan, masih lagi nak pergi kembali balik ke Mekah, itu berhijrah balik ke Mekah. Kemudian pergi balik ke Mekah, pembukaan Mekah, diberi serangan dari sudut pemikiran, ghazwatul fikri, iaitu serangan di sudut pemikiran. Tapi Allah jawab, qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah bahawa timur dan barat itu hak Allah. Kalau Allah kata menghadap ke Baitul Maqdis, itu hak Allah. Kalau menghadap Baitul Haram, itu hak Allah. Sesungguhnya ini Allah yang perintahkan. Dan Nabi SAW menjadi saksi bila Allah sebut dalam ayat sayaqulu sufha ini, menunjukkan bahawa tidak ada orang boleh hujah depan Allah. Dia kata Nabi tak sampaikan kepada kami. Tak ada hujah, tak ada nak berhujah bahawa tak sampai ajaran Islam, tak sampai lagi segala hukum hakam ni telah disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang contohnya, dia kata dia tak tahu, maka tidak ada alasan depan Allah, kerana Allah telah utuskan para rasul, dan para waris Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah para alim ulama. Para alim ulama. Ilmu ini mati disebabkan matinya ulama. Diangkatkan ilmu disebabkan dimatikan ulama. Sekarang ramai para ustaz, tapi tidak seperti ulama-ulama dulu yang saleh. Ulama yang saleh, ulama yang mana cakap dia ini memberi manfaat. Seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sekali cakap sahaja boleh masuk Islam. Boleh masuk Islam. Kita berbuih-buih berdiskusi, tak masuk Islam orang. Tak masuk Islam. Ini di antara contohnya, ada seorang ulama Yaman, keturunan Habib, pergi ke Afrika, ribuan orang masuk Islam. Di antara diceritakan bahawa dulu anak dia pernah datang ke sini, anak dia di Baitul Qurra, keturunan dia datang ke Afrika. Perempuan-perempuan yang dalam keadaan tak menutup aurat ni, pakaian mereka macam telanjang, tutup menerap semua. Nampak Tuan Syekh menerap. Tuan Syekh baru sampai, tengok terpancar nur, pakat menerap. Malu dengan Tuan Syekh. Kita sekarang ni, kita ulama-ulama kita ni, orang yang pakai seluar ketat, nampak pusat, nampak benda-benda ni, nampak ustaz-ustaz ni, ada rasa malu, lari, ambil kain, ambil suara abah,
ataupun plastik, balut cepat, ada. Dia tengok lagi ada stay gitu. Kita tak ada karamah, kita tak ada karamah. Ini betul min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, kita tak sampai tahap itu. Ada seorang Habib ni, macam saya lah, ada Habib mengajar, orang pun tutup pintu, nak masuk kereta, tutup pintu. Tutup pintu. Assalamualaikum Habib, baik. Dalam perjalanan nak balik ni, dia beritahu driver dia. Dia kata, tolong buka pintu. Tangan Ana terkapit. Tangan Ana terkapit. Dah jauh. Dia kata tangan terkapit, menitir-nitir darah. Dia kata, kenapa Habib tak beritahu? Dia kata, takut orang ni kecil hati. Nanti dia orang berasa guilty, rasa bersalah. Sampai Habib tangannya bengkak, menitik darah. Jeffrey boleh tu? Kalau saya terkapit, buta kau. Boleh cari tak orang zaman sekarang ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ni komputer ke? Walaupun habis kita tasawuf diajar, belum tentu seorang yang sabar seperti mana ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Oleh sebab itu Allah berikan kemuliaan, kewarakan dan ketakwaan mereka. Ini contoh bilisanil hal. Tak payah bercakap, tapi budi pekerti mereka, akhlak mereka mencerminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan tentang para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah telah utuskan. Dan mereka tidak boleh berhujjah bahawa ajaran ini tidak disampaikan. Ramai para alim ulama, al-ulama'u warathatul anbiya. Warisun warisani warasa. Warasa. Warasa ialah jamak taksir dalam bahasa Arab. Bilangannya iaitu di antara 3 ke 9. Itu jamak qillah, jamak kasrah yang qillah. Nabi SAW menyebut al-ulama'u warathatul anbiya. Makna ulama betul-betul menyampaikan ajaran Islam sebagai kesinambungan Nabi SAW. Bilangan tak ramai. Ustaz ramai, ulama yang pewaris Nabi SAW bilangannya di antara, kalau disebutlah hadis ni 3 sehingga 9. Maknanya tak ramai. Tak ramai. Penceramah ramai. Pewaris Nabi tidak ramai. Yang sanggup berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana di atas kedudukan, bukan kerana di atas kemewahan, tapi kerana lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mana-mana orang yang tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, besok ditanya. Dan Allah telah ingatkan dalam surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an zikri. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Daripada mana? Daripada Quran, daripada hadis yang telah diutuskan oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam. Wa man a'rada an zikri. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Syekh Ibn Katsir mentafsirkan ayat ini, khalafa amri, yang menyalahi perintah Allah, perintahku, kata Allah. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan apa-apa yang telah kuturunkan ke atas rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah tanya, siapa yang berpaling daripada apa yang telah kuturunkan kepada rasulku, keadaan mereka ni, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit dari sudut mana? Sempit di dunia, tidak ada ketenangan baginya. Walaupun mereka tu nampak macam senang, tapi tidak ada ketenangan. Belum tentu ada ketenangan. Orang yang senang pada jawatan besar apa semua, tenang ke? Dia kata dia ada kosong dalam, ada kekosongan, ada satu tak cukup bagi diri, yang lain cukup, tapi Allah tak berikan ketenangan bagi dia.
Oleh sebab itu mereka cuba cari ketenangan sana, cari ketenangan sini, takkan berjumpa. Sebab mereka berpaling daripada Allah. Baginya kesempitan dalam dunia, fala tuma'ninata lahu, tidak ada keterangan baginya, wala insyiraha li sadrihi, dan Allah tidak lapangkan dadanya. Kalau berpaling dengan Allah, paling dengan Rasul, dadanya tidak dilapangkan oleh Allah, tak boleh terima ni. Tak seronok mengaji, tak seronok bila dengar zikir. Memasak pun nak dengar lagu. Tak ada lagu tak sempurna, tak boleh masak. Dah tua-tua bangka, umur dekat 70, nak dengar lagu juga. Nak dengar lagu. Tak ada dengar lagu, tak boleh masak. Makcik-makcik, kakak-kakak di sini, kakak baiklah. Kakak baik. Tak boleh, kena pasang juga. Tak boleh memandu kalau tidak boleh dengar lagu. Boleh. Kena ada janggut panjang, tapi kena dengar lagu juga. Yang lain dia tak boleh. Ini masalah ni. Tidak boleh dipisahkan dengan benda-benda yang lagha. Masalah ni. Allah tidak berikan lagi ketenangan dengan zikrullah. Allah tidak memberikan ketenangan dengan baca Quran, tapi ketenangan benda-benda lagha. Sebab apa tu? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Allah tak lapangkan. Allah tak lapangkan. Kalaulah berlaku kepada kita, minta ke Allah Ta'ala supaya Allah lapangkan dada. Allah lapangkan dada kita. Bal sadruhu dayyiqun, bahkan dadanya sempit. Kharaja li dalalihi. Sebab apa ni? Keluar disebabkan kesesatannya. Ini kena latih lah. Kalau umur kita semakin tua, dah cukuplah zaman muda dulu, macam-macam dah. Kalau Jeffrey zaman muda, nak cari ni apa tu? Kita nak buat drum, habis baldi semua. Baldi lah. Pinggan, dulu pinggan ayan. Boleh ketuk je ting. Pinggan. Paku. Cari satu batang, paku. Ketuk gitu. Jeffrey. Habis semua. Baldi, pinggan, talam. Talam. Dulu talam pun talam ayan. Habis semua. Dah lah. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu. Zaman dulu seluar bokat besar bawah. Seluar bokat kan. Besar bawah. Lutut pun saja dilubangkan. Itu zaman tu. Zaman ni adalah zaman yang sudah berlalu. Tanda orang sudah bertobat, tak fikir dah benda tu. Maka yang dipikirkan ialah untuk akhirat. Ini Allah lapangkan dada. Ini Allah lapangkan. Tapi kalau dah berumur-umur ni, masih lagi Masya Allah lah. Kita mohon pada Allah Ta'ala dijauh. Wal'iyazabillah. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Dan baginya kehidupan yang sempit. Danka ni mana? Syaqa. Dalam keadaan begitu sempit. Sempit dalam dunia, barangkali ianya menjadi orang yang takabur. Disempitkan oleh Allah dadanya, bukan menjadi orang yang tawaduk dan orang yang ikhlas. Dia jadi orang yang keras kepala, orang yang belaga, orang yang sombong. Ini juga ma'isyatan danka. Ma'isyatan danka yang ditafsirkan oleh Syekh Ibn Katsir. Dan ma'isyatan danka iaitu al-amalus sayyi. Baginya kehidupan yang sempit, amalannya sepanjang hidup dia buat tak elok, dia tak ada amalan soleh pun. Tak ada amalan soleh yang menambahkan pahala baginya, bahkan berterusan kehidupannya dalam keadaan bergulumang dengan dosa. Ma'isyatan danka. Itu juga disebut kehidupan yang sempit. Ma'isyatan danka ditafsirkan oleh Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu an bahawa sesungguhnya yudayyaqu alaihi fi qabrih, disempitkan dalam kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisih tulang rusuknya. Ini makna huraian ma'isyatan danka tu begitu banyak. Bila turun ayat ini, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadrunal mal ma'isyatu dank?
Adakah kalian sekalian tahu apakah yang dimaksudkan kesempitan yang kehidupan yang sempit? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Mereka menjawab, Allah dan para rasulnya saja yang tahu. Qala azabul kafiri fi qabri. Ini yang dalam kitab kita ni. Allah tanya kepada orang yang kubur ni, berkaitan tentang segala amalannya, berkaitan tentang rasul yang diutuskan oleh Allah. Itulah azab ke atas orang kafir di dalam kuburnya. Walladhi nafsi biyadih. Demi sesungguhnya diriku ini di bawah tangan Allah, di bawah tangan kuasa Allah. Mana Nabi SAW tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kudrah Allah, melainkan Allah yang berikan. Nabi SAW betul Nabi, tapi segala-galanya di bawah kudrah Allah. Nabi SAW kedudukan sebagai Nabi dan Rasul merasakan begitu lemahnya, berhajat kepada Allah. Menerusi hadisnya, walladhi nafsi biyadihi. Demi sesungguh diriku ini di bawah di tangan Allah, di bawah tangan kuasa Allah. Mana Nabi SAW juga merasakan lemah dan daif di hadapan Allah. Innahu la yusallatu alaihi tis'un wa tis'unat taninan. Sesungguhnya dikerasikan ke atas orang kafir tadi 95 tanin. Nabi SAW tanya, tahu tak apa itu tanin? Para sahabat jawab, tak tahu hai Rasulullah SAW. Tanin tu ialah ula. 99 jenis ula. Likulli hayyatin sab'una ru'usin. Tiap-tiap ula tu ada 9 kepala. 9 kepala. Kalau sekarang ni ular ada 2 kepala pun dah viral dah. Ini 9 kepala. Yanfukhuna fi jismih wa yalsa'unahu. Dia akan meniupkan pada jasadnya dan menyengatkan dia. Mana dia patuklah. Dan patuk dan bisanya mengalir. Sehingga hancur lebur dagingnya sehinggalah hari kiamat. Bukan setakat itu, wa yakhdishunahu, dan dicakar-cakarnya ila yaumi yub'asun, sehingga hari dibangkitkan. Hingga hari dibangkitkan. Ini Allah ingatkan dalam surah Taha. Dalam surah Taha. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama, dan kami kumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa makna buta? Adakah dalam dunia dulu dia celik sampai akhirat besok buta? Buta ni maksudnya hujjata. Dia tidak boleh berhujjah umpama orang buta. Maka Allah tashbihkan, Allah umpamakan orang yang tidak boleh berhujjah depan Allah besok ialah umpama orang buta. Maka di akhirat besok orang yang kufur, tak mau ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, tak mengakui kerasulan ni, tak mau ikut apa yang dibawa oleh Rasul, maka kami kumpulkan besok dalam keadaan buta. Buta itu ialah la hujjata. Tidak ada hujjah baginya. Maka diumpamakan seperti orang yang buta bagi tiap-tiap sesuatu, melainkan disediakan neraka jahanam ke atas dia. Seterus lagi kita qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan orang yang kafir daripada mendustanya akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mubtadi', orang yang buat bid'ah, orang yang buat bid'ah dalalah. Bid'ah ini pandangan Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik sekiranya ada asas daripada Nabi SAW, ataupun ada panduan daripada Al-Quranul Karim. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian semua dengan zikir yang banyak. Apa zikir pun boleh kita zikir. Udu Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, jawablah aku ini hampir. Mohonlah padaku. Salullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dengan limpahan rahmatnya. Udu'uni astajib lakum. Ini semua ayat Quran. Berdoalah kepadaku, nescaya aku mustajabkan. Ini dalil pada Quran.
Jadi bila kita selepas semayang kita berdoa, maka dibenarkan. Ada golongan-golongan yang begitu, yang mengatakan, yang mendakwa mereka ni ahli sunnah, lepas semayang fardu tak ada doa. Lepas semayang fardu tak ada doa. Sebab dia kata dalam hadis, Nabi SAW hanya menyebut lepas salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebab golongan ni bila astaghfirullah, dia pendek je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili menyebut, di sana ada terdapat riwayat yang lain, disambung astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Tapi dia ambil literal hadis ni, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini sinambungan daripada Wahabi. Dia ambil yang pendek, habis Allahu Akbar, kemudian dia tutup, tak ada doa. Nak doa, doa lepas sembahyang sunat. Ni fatwa siapa? Kebanyakan ulama Saudi. Kebanyakan ulama Saudi. Itu sebab kita tengok dia orang ni tak ada doa. Dia kata doa ni boleh jadi bid'ah sebab tak ada riwayat. Astaghfirullah. Doa pun boleh bid'ah. Mana perginya dalil firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Bila-bila pun boleh berdoa. Bila-bila pun boleh berdoa. Lepas semayang, nak doa, lepas semayang sunat. Kita pergi tanya dia, lepas semayang subuh, mana semayang sunat? Lepas semayang subuh, lepas semayang asar, bila nak semayang sunat? Kalau saya duduk depan syekh ni, saya tanya, Tuan Syekh, lepas semayang asar, nak doa macam mana? Tunggu maghrib nak berdoa. Jadi kita jangan ta'assub dengan guru-guru kita. Kalau belum tentu Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, Allah yarhamu alim. Tapi kalau itulah pandangan beliau, belum tentu betul. Belum tentu betul. Banyak lagi ulama-ulama yang alim. Belum tentu betul. Jadi sebab itu ada orang ni bawa ke Malaysia pun begitu. Bila jadi imam pun diam je. Saya masa duduk di Mekah tu, bila mengaji, lepas mengaji Musnad Mustadrak Imam Hakim, lepas semayang asar, mengaji Mustadrak Imam Hakim. Kemudian lepas semayang maghrib, ada seorang anak murid ni, seorang orang alim daripada Mesir, Syekh kata, kau jadi imam. Kau jadi imam. Lepas dia jadi imam, salam-salam, dia zikir setiap orang Saudi. Diam. Syekh terus, astaghfirullahal-azim. Syekh di belakang. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca kuat-kuat. Lepas habis tu, dia baca doa. Dia kata, jangan ikut sebagaimana yang ada di sini. Walaupun aku dibesarkan di sini. Dan meninggal dunia pun di Mekah. Dan ditanam betul-betul dekat dengan di bawah kaki ataupun setentang dengan Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra di Ma'alla. Mengaji Mekah. Mengaji di Mekah. Tok guru saya di Kelantan, Syekh Wazir. Lama ni Mekah. Balik Kelantan, 8 tahun dia tak mengajar. Sebab apa? Tak tahu nak terjemah bahasa Melayu. Mengaji lama, tak tahu nak terjemah bahasa Melayu. 8 tahun. Pergi belajar dulu. Macam Maulana Husain lah. Belajar. Lagi pandai daripada kita pula terjemah. Macam Maulana Husain. Belajar. Lagi pandai pula dia terjemah. Lagi sedap dia punya terjemahan. Begitulah guru saya, iaitu Syekh Wazir. Di antara ulama yang tertua, mempunyai sanad yang tertinggi, sehingga pengarang kitab yang muktabar, yang masih ada di negeri Kelantan, dia lah di antara yang masih kekal, Syekh Wazir. Dia berasal daripada Patani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung balik kitab kita. Ini orang mubtadi' ni, ialah kalau tidak ada asas daripada Quran, tak ada panduan, maka nama dia bid'ah dhalalah ataupun bid'ah sayyi'ah. Tak ada apa-apa rujukan. Tak ada apa-apa sandaran. Kalau setakat berselawat, ada sandaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau nak berzikir, uzkurullah zikran katsira. Zikirlah apa pun. Tidak dinafikan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terlebih utama, kita utamakan zikir.
yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca doa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lepas tu berdoa lah apa-apa doa yang kalau kita nak berdoa selagi mana tidak bercanggah hukum syarak. Tapi kalau tidak ada apa-apa sandaran daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka nama dia bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Setakat menyambut Maulidur Rasul tak ada bid'ah. Tak akan jadi bid'ah. Sehingga Syekh Ibn Taimiyah menyebut dalam Iqtida'us Siratil Mustaqim. Orang tanya ni, orang buat maulid ni, kalau niatnya ikhlas memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya pahala. Syekh Ibn Taimiyah sebut. Tapi orang sekarang ni bila Maulidur Rasul dia kata bid'ah. Dapat tokoh Maulidur Rasul dia ambil hari tu. Dia hadis dapat tokoh Maulidur Rasul. Entah dapat tokoh Maulidur Rasul entah ambil. Maulidur Rasul entah kata bid'ah. Ni semua tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Kenapa? Ada kata ada pula sambut Maulidur Rasul ni macam Hindu pula. Astaghfirullah, menyamakan orang Islam seperti agama Hindu. Macam wel-wel pula dia kata. Astaghfirullah. Ustaz-ustaz kita ni yang mengelirukan. Kalau tidak ada dalil, betul itu bid'ah. Bid'ah dia dalalah. Ada sumber rujukan, maka dia tidak akan jadi bid'ah. Yang dalalah, ada kala bid'ah ini jadi harus, ada kala bid'ah ini boleh jadi makruh. Disebut oleh ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim, yang digelarkan Sultanul Ulama. Sultan kepada para alim ulama kerana beliau berani menyatakan hak di hadapan pemerintah sehingga dipecat beliau. Sultanul Ulama. Walaupun Syekh Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama, beliau cukup menghormati ulama tasawuf. Pada peringkat awal tidak mencupuri dalam ilmu tasawuf, tetapi setelah bertemu dengan Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, beliau menjadi ulama sufi. Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh Izzuddin Abdul Salam mengkategorikan bid'ah ini kepada 5. Ada kala bid'ah makruhah. Mana bid'ah makruhah? Ini kalau masjid banyak sangat hiasan dengan lansirnya macam-macam. Lagi dengan ukiran-ukiran yang begitu banyak sehingga menyebabkan orang, kalau tak ada ukiran ni, orang kata tak sempurna masjid pula. Sana ukiran khat, sana ukiran khat, banyak khat. Khat ni bukan ayat Quran ni bukan tujuan dikhatkan dia. Ini menjadi piasan. Mana-mana masjid pun ada. Hukumnya makruh. Tulis khat tepi-tepi ni adalah makruh. Apa manfaat? Dia free boleh baca. Khat tu. Kita pun tak tahu ini ayat apa ni. Apa surah Al-Fatihah? Di sana lam, di sana ha, kan? Susah kita nak baca. Manfaat? Tak ada manfaat. Ayat Quran itu tidak memberi manfaat kepada orang yang melihat. Khat dia cantik, tapi orang tak faham. Walaupun dia tulis wa'tasimu bihablillahi jami'a, kita pun tak boleh baca. Apa faedah dia? Tak ada faedah. Oleh sebab itu Syekh Izzuddin menyebut makruh. Makruh. Ada kala sunat, ada kalanya sunat. Contohnya sekarang ni, mengaji melalui talian sekarang ni. Ada kala, ialah keperluan, boleh jadi sunat. Ada orang tidak berkesempatan, dia boleh tengok pengajian hari ini. Ada kala boleh jadi wajib. Kerana contoh zaman PKP orang nak mengaji, terpaksa pakai secara talian. Kalau tidak, tak dapat ilmu, barangkali boleh jadi wajib ketika itu. Yang disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam, tidak boleh mereka memahami Quran dan hadis melainkan dengan mempelajari ilmu nahwu dan saraf. Maka menuntut ilmu, iaitu belajar ilmu nahwu dan saraf, jadi wajib. Walaupun zaman Nabi SAW tak ada belajar ilmu nahwu dan saraf. Kita nak tahu baca kitab ada baris tak, kitab tak ada baris ni, mana baca atas, mana baca bawah, mana nak dimatikan, memerlukan belajar ilmu nahwu dan ilmu saraf dalam tempoh masa yang begitu lama. Barangkali kita belajar ilmu saraf nahwu ni sampai kepada 10 tahun. 10 tahun. Itu pun tak pandai juga. Saya rasa saya mengaji nahwu ni lama. Sampai sekarang saya mengaji lagi. Sampai sekarang mengaji lagi.
Dengan seorang ustaz di Kelantan, Ustaz Abdul Munif nama dia. Masih lagi saya, sebab bahasa Arab ni dia payah sikit. Dia suruh gaya bahasa, Quran lain, hadis lain, kitab lain, memerlukan mendalami sungguh-sungguh dalam ilmu nahu. Belajar ni adalah menjadi wajib kalau kita nak faham Quran dan hadis Nabi SAW. Dia jadi wajib pula. Bid'ah. Ya bid'ah Nabi tak pernah ajar. Tapi ada kalanya boleh jadi wajib, ada kalanya boleh jadi sunat, ada kalanya jadi harus, ada kalanya menjadi haram. Haram kalau ia membawa pada kesesatan. Ini huraian Syekh Izzuddin Abdul Salam. Siapa nak lawan Syekh Izzuddin, buatlah kitab yang setanding dengan Syekh Izzuddin. Kalau setakat orang zaman sekarang nak cakap, kita kata baliklah. Tak payahlah cerita. Entah tak layak nak mengatasi Syekh Izzuddin Abdul Salam yang digelar oleh ulama Sultanul Ulama. Entah nak lawan Imam Syafi'i, tak payahlah baliklah. Imam Syafi'i bukan setakat hafal hadis. Imam Syafi'i juga seorang ulama yang alim dalam ilmu nahu. Pakar bahasa Arab, bukan ilmu nahu, pakar di sudut bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sama balik kita. Kalau setakat adik-adik kita ni, kita cakap, mengajilah balik dia. Mengajilah. Kalau dia terus juga, tak payah suruh mengajar lah. Cari orang lain. Kalau cerita bab bid'ah apa semua ini, tahlil apa semua, kita kata tak payahlah ustaz. Kalau ustaz terus juga, kami terminate terus. Tak layak nak mengajar. Sebab dia tak cukup ilmu. Ilmu dia ambil daripada YouTube. YouTube. Apa nak ceramah malam ni kat surau? Tengok YouTube. Dia tak ada ilmu sebenarnya. Tak ada ilmu. Kemudian cerita benda-benda yang menyebabkan orang jadi susah hati. Macam-macam jadi susah hati. Zikir ni lebih sikit, jadi bid'ah. Zikir lebih ni sikit, jadi bid'ah. Apa yang tinggal? Ini masalah orang-orang sekarang ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu orang yang mubtadi', ibtada'a yabtadi'u ibtida', ikhtara'a yakhtari'u ikhtira', fahuwa mukhtari'. Mubtadi' ni orang yang cipta. Benda tu tak ada, dia cipta. Tu mana mubtadi'. Daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tak ada dalam i'tiqad ahli sunnah, dia pergi cipta. Tak ada contohnya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tauhid ni ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia hantam kita sifat 20. Kita pergi tanya dia, mana dalil Quran hadis yang bahawa Nabi SAW mengkategorikan ini rububiyah, ini uluhiyah. Tunjuk mana dalil. Yang pergi kutuk sifat 20 ni ahli falsafah. Dalil mana? Mana dalil? Boleh pula kita kata orang kafir tu pun ada tauhid, tapi dia rububiyah, bukan uluhiyah. Mereka tauhid juga. Apakah benar hujjah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Mereka mengaku Allah, tapi mereka tidak menerima segala perintah Allah dan hukum Allah. Mereka tauhid juga. Mereka telah mencipta, ada pembahagian, ada rububiyah dan uluhiyah. Kalau ada dalil hadis, kita terima. Kalau tak ada dalil hadis, ijtihad. Begitu juga sifat 20, ijtihad. Tak bolehlah petikaikan sifat 20. Mereka yang tidak mempelajari sifat 20, tak pernah belajar. Hentam sifat 20 macam-macam. Pernah belajar? Tak pernah belajar. Kalau tak pernah belajar, itu sebab dia tak tahu apa dibahaskan tentang ta'alluq, dia tak tahu tentang apa itu ma'ani, apa itu ma'nawiyah, apa itu nafsiyah. Dia tak tahu sebab dia tak pernah belajar dan tidak pernah mendalami betul dan mengambil daripada guru-guru yang betul-betul mahir dalam pembelajaran sifat 20 tersebut. Bukan beli kitab terus ajar. Tak. Sifat 20 ni memang perlu dipelajari daripada awal sehingga akhir. Saya sifat 20 ni daripada kecil dengar arwah ayah mengajar. Sebelum saya masuk sekolah agama lagi, mengaji mula-mula kitab Risalatul Tauhid. Sama ada di masjid, di surau dan di rumah.
Risalah Tauhid, Faridatul Faraid, Aqidatul Najin, separuh saya dengar. Durus Samin. Durus Samin. Ini daripada Ar-Ruhayah. Durus Samin, Risalatul Tauhid, Faridatul Faraid. Sama ada di rumah orang mengaji ataupun di masjid dan di surau. Oleh sebab itu, walaupun saya sekolah agama, pada asalnya sekolah agama rakyat, sekolah agama biasa. Bukan sekolah beraliran pondok pada permulaan. Tapi saya dah biasa dengar. Dia biasa ikut pengajian Muniatul Musalli, dia biasa ikut pengajian Minhajul Abidin, dah dengar kitab Hidayatus Salikin. Daripada awal hingga akhir. Jadi boleh ajar sebab biasa dengar. Hanya bila masuk pondok mendalami atas apa yang kita pelajari. Bukan senang baca kitab Jawi lama ni. Bukan main terjah begitu. Bagi kitab boleh mengajar, belum tentu. Maka masa lebih kurang 10 tahun untuk mendalami dari sudut gaya bahasa dan juga kepahaman dalam kitab-kitab turas ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sifat 20. Ini kalau belajar dalam YouTube sifat 20, mengajar sifat 20 tak sama. Dia orang sebut tak ada dia. Tak ada Dia tak faham istilah tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan wajib kita percaya lagi. Dia kata iaitu mubtadi daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan orang muslimin daripada segala amal mereka itu. Sifat 20 ni dihuraikan dalam syarah Jauharut Tauhid. Syarah Jauharut Tauhid menyebut bahawa sungguhnya susunan sifat 20 ni ialah Imam Abu Hasan Asy'ari. Tetapi asasnya bermula daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Ada wujud, ada qidam, ada baqa. Disebut dalam kitab Syarah Jauharut Tauhid di Imam Al-Laqani rahimahullahu ta'ala menceritakan, menghuraikan silsilah sifat 20. Siapa kata sifat 20 ini adalah merupakan daripada falsafah, dia jahil. Ada seorang ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Melaka, dia orang Johor. Dulu dia ketua jabatan Akidah dan Falsafah UKM. Profesor Dr. Mudassir. Sampai sekarang beliau ahli jawatan kuasa. Baru ni masa mesyuarat, dia beritahu saya, seorang student UKM buat kajian bahawa sifat 20 ni adalah bermula daripada zaman Umar, dan Sayyidina Umar ada mendengar daripada Nabi SAW. Maksud begitu. Sebab Sayyidina Umar takkan dicipta-cipta begitu. Dia kata begitu detail. Saya kata, Prof, dalam syarah Al-Imam Al-Laqani juga ada menyebut tapi tidak detail. Mana dalam TC PhD ni begitu detail. Dibuat di UKM. Maka ini kajian ilmiah sampai dapat peringkat iaitu digelar sebagai doktor. Buat kajian secara ilmiah. Sifat 20 bukan ahli falsafah. Bukan falsafah. Sampai kepada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini kena faham. Siapa yang menuduh kita ni, bacalah tesis tersebut berkaitan tentang asal usul sifat 20 hanya sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari menyusun supaya mudah dipahami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib kita percaya lagi bahawasanya orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dikeluarkan mereka itu daripada neraka. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan daripada api neraka. Walaupun dia ni dibakar dalam api neraka, tapi Allah keluarkan. Kerana adanya amalan iaitu al-baqiyatus salihat. Kalau selagi mana ada menyebut kalimah la ilaha illallah, dia boleh terselamat api neraka. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal baqiyatus salihat
khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah sebut dalam suratul Kahfi. Malam Jumaat kita baca surah Kahfi. Malam Jumaat baca surah Kahfi. Sampai hari Jumaat. Ada seorang Wahabi Mesir, dia kata, dia kaji-kaji hadis, surah Kahfi ni malam Jumaat aja. Hari Jumaat tak ada dalil. Tak ada dalil. Dia kata Syekh Albani, dia pernah belajar dengan Syekh Albani. Dia kata takhrij Albani, tak betul. Dia mengaji dengan Albani. Albani kata sampai hari Jumaat. Yang seorang budak-budak orang Mesir ni, dia kata malam Jumaat aja. Hari Jumaat dah tak ada. Pelik semua ni. Semua mereka ni tidak ada asas. Bukan saya nak perekehkan. Beliau bukan seorang berpendidikan agama pada awalnya. Kelulusan dia daripada Universiti Zamalek. Dia bukan bidang agama. Berapa orang golongan-golongan Salafi atau Wahabi Mesir. Dan budak-budak kita pun ada balik Mesir, ambil pahaman golongan ni. Mengajar kat Melaka, mengajar buat pula nama Darus Salafi. Ni orang ni bukan ada basic agama. Minat kaji kitab-kitab Syekh Albani, nak jadi ulama hadis. Bila dia mengaji? Kebanyakan daripada Timur Tengah ni, pendidikan awal mereka bukan agama. Engineer, doktor, minat begitu. Minat. Jadi minat ni tak sama orang yang mengaji pada asal. Ketika dia mengaji kitab Sahih Imam Bukhari, mengajar Sahih Bukhari. Mengajar Sahih Imam Bukhari, dia tak laki. Orang baca Sahih Imam Bukhari bisanadil muttasil wa bihi. Itu orang baca, orang bersanad. Ay wa bihadzal sanad al-muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sanad sampai Nabi. Baru kita baca. Kalau orang tak ada sanad ni, dia tak akan baca hadis ni wabihi, sebab dia tak ada sanad. Siapa baca hadis bermula wabihi qala, kita tahu ni ada sanad. Kalau terus mengajar hadis qala, dia tak ada sanad. Mana dia mengajar ni berdasarkan apa dia faham, dan dia tidak pernah mengaji. Tak ada mengaji. Bila dia tak ada mengaji, dia faham ikut dia lah. Dah tu adik-adik kita pun balik daripada Mesir, Timur Tengah ni, ambillah pandangan pada orang ni, jadi celaru. Jadi pertentangan di antara ulama Azhar dengan golongan ini begitu ketara. Begitu ketara, orang ni jahil, orang yang ini berdasarkan nas-nas yang begitu kukuh. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wal baqiyatus salihat. Apa tu baqiyatus salihat? Al baqiyat, yang kekal, yang saleh. Sesuatu yang kekal lagi saleh. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma apa tafsir ayat ni. Dalam surah Kahfi ayat 46. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus salihat, baca subhanallah walhamdulillah. Dia ni kekal sampai akhirat besok. Dan dia adalah amalan yang saleh. Itu terlebih baik di sisi Tuhan kamu, dan pahala yang begitu banyak, dan kebaikan yang diidam-idamkan. Hanya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa ada kalimah ni, Allah keluarkan api neraka. Sebab dia kekal. Kekal. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, apa itu al-baqiyatus salihat? Sayyidina Uthman menjawab, la ilaha illallah wa subhanallah. Pilihlah la ilaha illallah, salihatul baqiyah, al-baqiyatus salihat. Subhanallah, al-baqiyatus salihat. Kita lepas main subhanallah, 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 kekal sampai akhirat. Siapa yang mengekalkan? Allah yang bersifat dengan sifat baqa. Itu lebihnya belajar sifat 20. Semua apa? Kita belajar sifat baqa.
nak mengingatkan kepada kita amalan-amalan yang kita baca ini akan kekal di sisi Allah yang bersifat baqa. Karena kita beriman Allah bersifat baqa, maka amalan kita ini tidak akan dileburkan dan tidak akan dihilangkan. Karena apa? Kita tak takut dia dihilang. Kalau makhluk yang simpan amalan, Jeffrey mana? Bila Ustaz bagi? Dia kata. Lepas mengaji itu. Ya Ustaz. Nantilah saya tengok-tengok. Ini manusia. Ini manusia. Bila? Contoh Abang Zawi. Ustaz, saya dah bagi golok itu. Bila pula Abang bagi? Dah lama, dah sebulan dah. Ya ke? Masa bila? Lepas mengaji itu. Nantilah saya cari. Baqiyat? Tak. Rupanya campak dekat tong sampah. Tu. Dekat pergi hantua. Dah tercampak. Sebab kita baqiyatus salihat. Siapa yang kekal? Yang boleh jaga. Takkan ada orang nak curi. Tak ada orang nak lupuskan. Allah yang bersifat baqa. Cantik tak belajar sifat 20? Iaitu Allah yang bersifat baqa. Bila kita buat amalan, kita yakin amalan ni tak ada orang nak curi, tak ada orang nak lupuskan, kerana disimpan oleh Allah. Allah yang bersifat baqa. Oh, cantik belajar sifat 20. Ada belajar sifat rububiyah uluhiyah belajar ni? Tak ada. Masalah, tak ada. Tak ada. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua ni baqiyatus salihat. Manakala Sa'id Ibn Sayyib pula berkata, al-baqiyatus salihat, semayang, puasa, zakat, haji, semua ini juga termasuk al-baqiyatus salihat. Kalau ada ni, Allah keluarkan api neraka. Kalau tak, kekallah api neraka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hingga tiada tertinggal di dalamnya seorang pun dengan anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Dan wajib kita percaya dengan syafaat anbiya alaihimus salatu wassalam. Ini telah kita baca bab syafaat hari itu. Pada hari kiamat, selepas itu syafaat para alim ulama. Ulama juga boleh memberi syafaat. Syafaat syuhada, orang pejuang-pejuang yang gugur dalam medan peperangan mempertahankan ajaran Allah. Orang ni syahid. Dia menjadi saksi. Itu sebab nama syahid. Syahidun, syahidani, syuhada. Saksi. Oleh sebab itu darah-darah dia ni ditanam sekali. Baju-baju penuh darah ni tanam. Sebab dia menjadi saksi. Dia akan berbau wangi harum. Syafaat sekalian orang mukmin dengan sekira-kira kemegahan yang ada pada mereka itu. Iaitu orang mukmin, orang yang soleh boleh bagi syafaat. Kita dah bahas bab syafaat. Sahabat-sahabat qarib boleh bagi syafaat. Sahabat kita yang beriman, besok di akhirat, dia minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, ni Sianu bin Sianu ni kawan saya, Allah, ya Allah, sama-sama mengaji, dia ni kuat berderma, kuat derma ni, kuat bantu, cakapnya dia keluar duit. Walaupun ya Allah, amalannya yang tak mencukupi ini, aku mohon padamu ya Allah, kerana dia cintakan kepada ilmu, cintakan kepada orang yang baik, orang alim, selamatkanlah ya Allah. Sahabat boleh mohon ke Allah Ta'ala. Ini syafaat. Syafaat daripada sahabat. Oleh sebab itu sahabat perlu dipelihara dan dijaga. Memutuskan hubungan persahabatan, hukumnya berdosa. Lagi ramai sahabat yang baik, lagi banyaklah syafaatnya. Kita tak tahu amalan kita ni. Oleh sebab itu semayang berjemaah ini mengeratkan hubungan silaturahim. Kerana dia boleh menampung kekurangan, apatah lagi di akhirat besok. Ahli jemaah inilah yang memohon pada Allah Ta'ala supaya selamatkan sahabat saya ni. Maka disebabkan permintaan mereka ini, Allah makbulkan syafaat daripada sahabat yang saleh. Berkawal dengan sahabat yang saleh. Dapat suami yang soleh. Ada orang tanya, Ustaz, kalau suami soleh, boleh dia tolong saya? Boleh. Tapi kalau awak di rumah tengok cerita Korea je, tak tahulah.
cerita Korea tapi suami yang soleh selalu dengar ceramah-ceramah, suami pergi belajar, awak di rumah pun tengok Facebook, pengajian, dapat manfaat insya-Allah. Tapi kalau suami ini tunjuk ini ada link terus Facebook, kau tengok cerita Korea, masalah. Dan wajib iktikadkan kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni punya kelebihan. Kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mendapat gelaran Atiqullah minan nar. Ketika mana ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapakah Sayyidina Abu Bakar ni digelar Atiqullah, orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari tengok Sayyidina Abu Bakar. Kemudian terus bersabda, hadza atiqullahi minan nar. Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni Allah merdekakan daripada api neraka. Maka oleh sebab itulah Sayyidina Abu Bakar digelarkan juga Atiqullah. Atiqullah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an pula berkata tentang kelebihan para sahabat ni. Sahabat ni sama sahabat baik. Syiah saja yang mengutuk tentu Allah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar okey. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an telah memulia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, wallahi, demi Allah, dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala anzala isma Abi Bakr minas samai as-siddiq. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah menurunkan nama Sayyidina Abu Bakar ini daripada langit, as-siddiq. Allah yang turunkan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-siddiq, bukan daripada lidah Nabi, tetapi diwahyukan oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang digelar as-siddiq. As-siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar. Oleh sebab itu, maka kita muliakanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau nak diceritakan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, begitu banyak disebut dalam manaqib Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang Sayyidina Abu Bakar ini juga di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam syurga. Ke dalam syurga. Sayyidina Abu Bakar ni di antara orang yang masuk syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau di antara orang yang awal masuk syurga di kalangan umatku. Sayyidina Abu Bakar. Jangan kita ikut perangai Syiah yang tuduh Abu Bakar ni Sayyidina Abu Bakar masuk neraka. Dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, laula Abu Bakrin as-Siddiq la zahabal Islamu. Kalau tiadalah Sayyidina Abu Bakar itu ada, laula Abu Bakrin as-Siddiq, takdirnya maujudan. Kalaulah tidak ada Sayyidina Abu Bakar ini, la zahabal Islam, habis dah Islam. Mana perjuangan dengan Sayyidina Abu Bakar ni tidak boleh diketepikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah. Sayyidina Abu Bakar dalam syurga, Sayyidina Umar dalam syurga, Sayyidina Utsman dalam syurga,
Sayyidina Ali juga dalam syurga, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Daud, iaitu diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW juga meriwayatkan, diriwayatkan bahawa sesungguhnya daripada Abi Arwa Ad-Dusi, katanya, kuntu indan Nabi SAW, aku di sisi Nabi SAW, tiba-tiba muncul Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala alhamdulillahilladzi ayyadani bikuma. Nabi SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan menguatkan perjuanganku dengan sebab dua orang ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di antara kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata, aqyasul kayyis at-taqwa. Orang yang paling bijak ialah orang bertakwa. Siapa yang paling bijak, paling cerdik dalam dunia ni? At-taqwa. Wa ahmaqul khamqi al-fujuru. Sebodoh-bodoh orang ialah orang yang buat jahat, fujur, yang buat benda-benda yang tak senonoh. Wa asdaqul sidqi al-amanatu. Yang paling benar ialah amanah. Ialah amanah. Wa akdzabul kizbi al-khiyanatu. Pendusta yang benar-benar dusta ni ialah khianat. Ialah khianat. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, inna hadzal amra, perkara ini, la yaslu akhiru illa bima salah bi awwaluhu. Tidak akan baik penghujungnya melainkan baik pada awalnya. Kalau orang tu awalnya baik, insya-Allah akhir baik. Oleh sebab itu dalam kitab Hikam kita akan baca pengajian akan datang, awalnya baik, akhirnya insya-Allah baik. Kalau awalnya memang tak baik, dia nak berubah ni tengah-tengah tak lama. Orang yang tak ada pengetahuan ni, dia nak berubah, dia kena berubah betul. Kalau mengikut-ikut, adalah sebulan dia ikut, lepas tu dia datang. Dia rajin duduk seronok mengaji surah Ittihadiyah sebab ada makan. Ada makan. InsyaAllah kita doa lepas ni boleh makan. Lepas ni boleh makan. InsyaAllah, ya, kenduri kahwin boleh makan, tak boleh makan. Baru ni saya patwa kan, orang tertanya, bincang-bincang, macam mana ya Syekh, dia kata, kita naik kapal terbang boleh duduk sebelah-sebelah. Tak boleh. Patwa hari Khamis baru ni. Duduk kapal terbang sebelah-sebelah, tak ada penjarakan. Bila semayang kena jarak. Macam mana? Naik kapal terbang, kita naik, sanitizer pun tak ada. Pergi family store sekarang pun tak ada dah. Bila semayang, straight betul. Kena penjarakan. Naik kapal terbang, naik bas, tak ada jarak. Berani kapal terbang buat penjarakan, bankrupt habis dah. Macam mana tu? Bukanlah kita nak pertikaikan, tapi biarlah bab agama, tak boleh langsung. Kena penjarakan. Ini pun perlu kaji balik lah. Kalau zon hijau, lain lah. Zon tak hijau, iyalah. Kalau tak ada orang asing, itu kena ambil kira lah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya, inilah di antara kata-kata hikmah yang telah diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan seterusnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh kita hina-hinakan Sayyidina Umar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga adalah penghuni syurga. Dan banyak jasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni banyak jasanya. Sehingga Nabi SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakan Islam
dengan dua Umar, yaitu dengan Umar Ibn Khattab atau bi Amr Ibn Hisham, itu Abu Jahal. Tetapi Allah telah memberikan hidayah, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila diberikan hidayah masuk Islam, dia memperjuangkan Islam. Memperjuangkan Islam. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar, macam mana boleh nama kamu jadi Faruq? Dinamakan Al-Faruq kerana Nabi SAW telah menggelarkan Sayyidina Umar radhiyallahu an Faruq kerana ia memisahkan di antara kebatilan dan juga kebenaran. Itu ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapakah yang menamakan Sayyidina Umar Al-Faruq? Qalat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar radhiyallahu an wa qalbihi, dan hatinya. Wa huwal faruqu, dialah al-faruq. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Allah telah memisahkan dengan Sayyidina Umar ini, membezakan yang mana hak, yang mana batil. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an selepas masuk Islam, dia bertakwa. Bertakwa. Oleh sebab itu, ketakwaan Sayyidina Umar radhiyallahu an ini, sehingga syaitan kalau bertemu dengan Sayyidina Umar boleh tersungkur. Tak payah nak jampi panjang-panjang. Kita ni sampai bubuh-bubuh jampi. Orang yang kena rasuk ni senyum je. Senyum je. Dia tak ada rasa takut sebab kita tak ada nur, tak ada yang menakutkan dia. Sayyidina Umar ni takwa. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Ma laqiya syaitanu Umara illa kharra liwajhi." Tidak akan syaitan bertemu dengan Sayyidina Umar, mereka tersungkur ia. Muka dia tersembam. "Wa ma sami'a hassahu illa farra." Tidak mendengar bunyi Sayyidina Umar, mereka lari lintang bungkam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Umar ibn al-Khattab siraju ahli jannah." Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan lampu penghuni syurga. Wallahu akbar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika dia nak meninggal dunia, dia minta anak dia supaya diletakkan ia ke bumi. Dan nak pipi dia ni letak ke bumi. Itu waktu dia nak meninggal dunia. Bila diletakkan di atas riba, dia kata, "Letakkan aku ke bumi." Sampai tak begitu. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia nak mengingatkan bahawa asalnya daripada bumi dan dikembalikan kepada bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Sayyidina Umar, "Wafaqtu rabbi fi salas." Allah telah muwafaqah dengan keinginanku tiga perkara. Pertama, fi maqami Ibrahim, iaitu maqam Nabi Allah Ibrahim. Bila Sayyidina Umar tengok, alangkah baiknya kalau semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim. Turun firman Allah Ta'ala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Nabi Allah Ibrahim itu tempat semayang sampai sekarang. Kalau nak semayang, belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan belakang pintu Kaabah, tapi belakang maqam Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, hijab. Hijab. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu an melihat Saudah binti Zam'ah, Sayyidina Umar tahu ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar rumah kerana ada hajat. Ada hajat. Ada riwayat iaitu waktu tu gelap. Ini adalah Saudah binti Zam'ah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an bila melihat dia keluar dalam keadaan tidak ada hijab, maka dia pun dia kata, alangkah baiknya kalau isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhijab. Maka turunlah firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Maka Allah turunkan ayat hijab, apabila kamu bertanya kepada mereka, maka
tanyalah mereka di belakang hijab. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Dan seterusnya, berkaitan tentang tawanan Badar. Tawanan Badar. Apa yang diingin oleh Sayyidina Umar, dimakbulkan oleh Allah. Orang tawanan ni sama ada dibunuh, ataupun ianya ditebus, ataupun dibebaskan. Kalau orang ni dia ada kelebihan, dia boleh mengajar, maka dalam Islam orang tawanan ni suruh dia mengajar. Menyebabkan ramai orang Islam tidak buta huruf, pandai berbahasa. Ada di antara para sahabat sampai berpuluh-puluh bahasa, boleh belajar dalam masa 1 hari. Oh, ini Jeffrey selalu sebut gifted. Kita belajar bahasa sampai ketua tak boleh. Campur dengan orang Cina, lama dah. Apa yang tahu? Apa yang tahu? Tapau tahulah. Ataupun pergi sonson, baulau. Dia kata, itu dia tahulah. Yang tahu dia 3 patah je, lain tahu. Tak tahu. Dah lama dah. Campur dengan orang India, lama dah. Elek tahu. Dengan walker, duduk, tahulah. Lain tak tahu dah. Lama dah. Kita tak boleh bahasa ni. Campur dengan orang Jawa, apa tahu ni? Nasi ambeng, lain dia tak tahu. Nasi ambeng dia tahu, lain tak tahu. Nah, ramai kawan sahabat Jawa daripada Cina, India kita bahasa. Tapi para sahabat ni ada yang Allah berikan dalam masa 1 hari sahaja. Dulu saya telah ceritakan di sini, boleh menguasai sampai berpuluh-puluh bahasa. Oleh sebab itu Nabi SAW menghantarkan mereka ni menjadi pendakwah. Kalau tak pandai bahasa, macam mana nak pergi ke China, nak pergi ke negara-negara lain kalau tak pandai bahasa? Takkan sampai sana baru nak belajar bahasa? Tak masuk akal. Dan seterusnya, Allah muwafaqah kehendak Sayyidina Umar. Dia tengok Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata alangkah baiknya kalau arak ni haram terus. Sebab dia bila sebelum tu minum arak, dilarang minum arak melainkan nak semayang. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau hampiri semayang dalam kau mabuk. Mana? Nak semayang tak boleh mabuk. Tak semayang. Jadi bila tengah semayang, orang mabuk, baca merapu-rapu. Maka Sayyidina Umar berkata, alangkah baiknya haram terus. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tu ayat Quran haram terus. Dan seterusnya muwafaqah kehendak ataupun cita-cita Sayyidina Umar, jangan didoakan kepada orang munafik. Dia kata orang munafik ni tak perlu doa dia kalau dia mati. Dia nak munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Taubah, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Surah Taubah ayat 70. Kau minta ampun ke? Tak minta ampun bagi mereka, walaupun 70 kali kau minta ampun, nasib Allah tidak akan ampunkan. Kalau orang munafik dah sampai taraf kafir ni, orang kafir kita istighfar minta ampun kepada dia, Allah tidak akan ampunkan. Ini dia antara muwafaqah. Muwafaqah dia antaranya Sayyidina Umar ni bercita-cita, ya Allah, ya Tuhanku, kalau orang nak ziarah Nabi SAW ni adalah lebih baik diberikan izinan. Maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yasta'zinkumul ladzina, iaitu wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu minta izin. Oleh sebab itu jumpa Nabi SAW tak boleh tergejah-tergejah. Hendaklah minta izin kepada Nabi SAW bila nak bertemu. Ini baru cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dah pukul 9. Baru cerita Sayyidina Umar. Ini pun belum habis lagi, menceritakan kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahawa kita ni jangan cerca Sayyidina Umar. Jangan cerca Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi SAW bersabda, laulam ub'as
la ba'asa ba'di Umaru. Kalaulah aku ini tidak diutuskan oleh Allah menjadi rasul di muka bumi ini, nescaya selepas aku ini, kalaulah tidak aku ni diutuskan nabi yang akhir zaman, itu maksud. Laulam ub'as, kalaulah tidak aku ini diutuskan menjadi nabi akhir zaman, kalau ada lagi nabi selepas aku, la ba'asa ba'di Umaru, nescaya Allah utuskan selepas la bu'isa ba'di Umaru, nescaya Sayyidina Umar diutuskan selepas aku menjadi rasul. Mulia Sayyidina Umar. Dan Nabi SAW bersabda lagi, ya Umar, innaka ladu ra'yin rasyidin fil Islam, rawahu Abu Daud. Wahai Umar, sesungguhnya pandangan kamu begitu bernas di dalam Islam. Oleh sebab itu zaman Sayyidina Umar lah Islam tersebar luas. Tersebar luas. Zaman Sayyidina Umar lah Islam tersebar luas, dan zaman Sayyidina Umar lah juga banyaknya kementerian. Termasuklah kementerian kalau sekarang ni jaga barang tepung gandum, beras, apalah gula sebagainya ni. Zaman siapa yang mula-mula? Zaman Sayyidina Umar. Diwujudkan satu kementerian yang dinamakan Baitul Daqiq. Dikawal oleh kerajaan supaya peniaga-peniaga tidak menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Maka Sayyidina Umar telah mengawal keperluan asasi dan ditubuhkan satu kementerian yang dinamakan Baitul Daqiq. Dari itu Baitul Daqiq. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salat.